Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam hujung minggu. Alhamdulillah, syukur pagi ni dibangunkan lagi dalam keadaan tubuh badan yang sihat walafiat, mata yang masih boleh melihat, keluarga, anak-anak, suami, anak-anak solehah, kan? Masih lagi diizinkan untuk melihat wajah-wajah yang tersayang. Tubuh kita masih lagi dikurniakan dengan tubuh badan yang sihat. Kita makan apa-apa pun kita dah tak fikir apa dah. Masuk mulut je tubuh tak fikir apa dah. Yang penting masuk mulut sedap, kita telan, kan. Selebihnya Allah yang uruskan. Terima kasih ya Allah, kan. Jantung kita dapat berdegup dengan baik tanpa kita berbuat apa-apa. Saluran darah kita, semua sel-sel dalam tubuh badan kita dapat berfungsi dengan baik tanpa kita berbuat apa-apa. Paru-paru kita pun dapat berfungsi dengan baik tanpa kita berbuat apa-apa, kan. Macam kita makan apa-apa pun setiap hari, sepanjang hari kita makan je masuk mulut, kita tak pernah fikir, kan, apa yang terjadi lepas tu, kan. Semua dalam aturan Allah, semua yang Allah uruskan. Masuk dalam mulut kita dah tak fikir apa dah. Okey, selamat pagi, selamat hujung minggu, cuti panjang, kan. Okey, cuma nak share je lah pagi-pagi ni kita nak bantu seperti minuman dan makanan yang ada dalam syurga, kan. Kita tahu air halia antara air yang ada di dalam syurga selain daripada khamar yang tidak memabukkan. Apalagi ada madu dan ada susu. Okey, so kita nak baca seperti yang ada halia. Ni mana halia? Ni ada halia. Okey, dalam syurga ada satu sungai yang dipanggil Zanzabil, iaitu air halia. Jadi maksudnya dalam syurga semua orang sihat-sihat, semua orang muda-muda belaka. Jadi diorang ni minum dan makan makanan yang sihat. So dalam dunia ni lagi Allah dah hidangkan kita dengan makanan dan minuman yang sihat sebenarnya, supaya dengan sihat kita dapat beramal ibadah, kita dapat mengumpulkan amalan, dan dengan amalan untuk kita masuk ke dalam syurga, kan. Dalam dunia lagi Allah dah hidangkan kita dengan makanan yang sihat supaya kita sihat. Okey. Okey. Apa yang ada dalam syurga sebenarnya itulah disebutkan dalam Al-Quran. Dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran adalah semua adalah perintah daripada Allah. Dan apabila kita membuat, kita ikut apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai tanda taat. So minum air halia, minum madu, minum makanan yang ada dalam Al-Quran, semua sebagai tanda taat, kan. Ada orang cari makanan-makanan sunnah ni bila ada keperluan sahaja. Bila dia suka dengan tu dia makan, dia rasa tak suka dia tak makan. Sebab dia tak ada rasa kepentingan nak makan kurma setiap hari, tak ada rasa kepentingan nak makan buah tin setiap hari. Sebenarnya dengan kurma itulah kenapa Allah perintahkan makan setiap kali nak berbuka. Sebenarnya itulah simbolik kita kena makan setiap pagi. Kan daripada malam kita tidur, sepanjang kita tidur kita berpuasa, kan, kita tak makan apa-apa, kan. So kita berbuka puasa kita setiap pagi tu adalah dengan kurma sebenarnya. Bukan kita makan kurma sepanjang bulan puasa semasa buka puasa, tapi kita buka puasa setiap pagi, sepanjang kita berpuasa, sepanjang kita tidur, dengan kurma sebenar-benarnya. Jadi dia membekalkan tenaga untuk kita sepanjang hari, kan. Kalau macam kita bulan puasa, kita makan kurma semasa buka puasa. Okey. So dia membekalkan tenaga untuk kita beribadah pada waktu malam, dan keletihan sepanjang hari berpuasa, so malam kita nak kumpul tenaga untuk beribadah. Sama juga macam kita berpuasa setiap hari sepanjang kita tidur. So kita bangun tidur, kita cari kurma dulu, makan kurma dulu supaya membekalkan tenaga kita sepanjang hari dan membekalkan kesihatan yang sepanjang hari. So nak tunjuk cara bantu sepertilah. Okey, ni satu sudu kecil, bentuk serbuk bentuk serbuk, kita bancukan dengan air suam. Okey, dia tak digalakkan untuk bancuh air panas sebab kita tak nak dia zat-zat dia mati. Suhu terlampau panas dia akan matikan zat. So kita bancuh suam dan sejuk pun boleh. Okey. Okey, ada air halia dan kita campurkan dengan madu. Sebab teh ni memang sangat-sangat tawar. Teh ni memang sangat tawar, dia langsung tak ada kandungan gula. Okey. Kita dah bancuh seperti ni, dia memang larut, mudah larut, sangat halus dan mudah larut. So kita tambahkan dengan madu. Madu yang kat bawah 1 gram ni lah, Forever Bee Honey ni. Sangat mudah. Kita nak tuang dia tak meleleh. Tak meleleh sangat. So kita terus bancuh sahaja dan kita boleh minum. Okey, salah satu tips kita nak mengurangkan gula dalam diet harian kita ialah kita menggantikan gula pasir, gula tiruan, gula yang ada bahan pewarna, bahan campuran apa sebut tu dengan pemanis semula jadi.
Manis semula jadi adalah daripada madu, daripada kurma, daripada kismis yang ada kandungan gula semula jadi, buah-buahan semula jadi yang ada kandungan gula semula jadi. Itu sangat tidak memudaratkan. Sebab kalau gula semula jadi ni dia mudah larut dalam badan. Kalau gula tiruan, gula pasir tu dia kandungan pemanis yang sangat tidak sihat. So kalau manis tu kita tidak dicernakan dengan cepat, dia akan menjadi lemak. Jadi sebab tu kita kena kurangkan gula, kurangkan manis kan. Okey. Siap bancuh. Ni dia. Inilah minuman kek emas setiap pagi. Biasa minum dia selepas makan berat. Sama ada lepas sarapan ataupun makan tengah hari. Kalau tak sarapan tengah hari lah. Dia 2 kali sehari. Lepas tu selepas makan malam. Dalam pukul 8, pukul 9. Tidak digalakkan nak tidur baru minum sebabnya lepas minum kita terus tidur, kita tak ada bilasan lagi dengan air suam. Jadi dia nak perlu ada air selepas kita minum ni. Amalkan dalam pukul 8, pukul 9 macam tu kita minum, sampai ke pukul 10 kita tak tidur tu kita ada minum air lagi kan. Itu sangat digalakkan. So ini dia memang sangat sedap, rasa lemon tea yang tawar, tapi bila dah campurkan madu dia sangat sedap dan sangat berkhasiat. Untuk yang demam kita boleh bancuh suam-suam sikit, suam-suam terus minum. Lepas tu badan akan rasa lega, badan akan rasa berpeluh, rasa segar lah. Untuk yang batuk, lemon dengan madu kan sangat sesuai kan. Okey, kita boleh minum. Ada orang dia tak boleh bancuh lemon dengan terus tuang madu, sebab lemon tu lagi akan menguatkan lagi dia punya batuk. So kita bancuh lah seperti ni yang dah ada lemon dengan madu. Memang sangat membantu untuk yang ada batuk. Okey, itulah ini dia minuman dari syurga, minuman sihat yang ada kandungan halia dan madu. Okey, susu je tak ada, susu boleh kita bancuh lain. Okey, pagi-pagi setiap hari kita dah minum makanan minuman dari syurga. Okey, makanan dari syurga apa pula? Dalam superfood ni, Amura superfood ni, apa yang ada dalam ni sekaligus semua dah ada. Ada kurma, ada buah tin, ada delima, ada kismis, dah ada minyak zaitun. Okey, semua ni sangat berkhasiat. Kalau macam delima untuk vitamin C, delima dan kismis untuk vitamin C, kuatkan antibodi badan. Musim-musim COVID ni kan, memang nak kena kuatkan antibodi badan. Nak keluar ke, nak pergi tempat-tempat yang ramai orang ke, kita perlu siap sediakan tubuh badan kita dengan makanan yang sihat supaya tidak mudah dijangkiti. Okey, ada badam pula untuk otak, untuk anak-anak, ada saffron yang bagi tenang, yang mana ada anxiety, yang ada penyakit kemurungan, yang ada stres melampau tu boleh ambil APO ni. Sebab orang dalam syurga semua sihat-sihat, semua tenang-tenang, tak ada yang sakit, tak ada yang stres orang dalam syurga. So kita nak rasa tenang, kita makan makanan yang daripada syurga ni. Okey, memang sangat sedap. Dia rasa nampak macam yang di hitam ni, sebenarnya dia kurma aje. Okey, ada minyak zaitun, ada habatus sauda, semua komplit, lengkap. Apa yang disebutkan dalam hadis, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, semua ada dalam ni. Jadinya Al-Quran tu datang sebagai penawar kan, penawar untuk tenang, penawar untuk sakit. So apa yang diperlukan dalam badan memang ada dalam Amura Superfood ni. Okey, kenapa kurma adalah bahan utama dalam Amura Superfood ni? Kenapa kurma adalah bahan utama dalam Amura Superfood? Macam cakap tadi kan, bulan puasa kita makan buka puasa. Jadi kita yang berpuasa sepanjang malam tu, kita buka puasa dengan kurma setiap pagi untuk bagi tenaga, untuk kekalkan energi sepanjang hari kan. Okey, kurma juga adalah makanan atau buah-buahan yang paling viral dalam Al-Quran. Kita ni makanan viral dalam Facebook cepat je kan, nak makan, nak beli, nak like. Tapi makanan yang viral daripada Al-Quran yang dah 1400 tahun dahulu dah viral, kita pandang sepi je kan. Kenapa sebutkan sekejap-sekejap kurma, sekejap-sekejap kurma, sekejap-sekejap cerita pasal pohon kurma, sekejap-sekejap cerita pasal pohon kurma yang ada dalam syurga. Jadi maksudnya makanan yang paling banyak Allah sebut dalam Al-Quran, itulah makanan yang paling kita mesti makan setiap hari. Jangan tinggalkan. Sebab dalam kurma ni ada tinggi positif. Positif ni kalau kita kurang dalam badan, kita mudah kena penyakit kronik, jantung ke, kencing manis ke, apa ke dan sebagainya. Terutama sekali kalau ada masalah sembelit, kurma ni sangat membantu untuk pencernaan. Bersatu pula dengan buah tin, memang bagus sangat untuk usus. Kemudian ada almana lagi yang memang bagus untuk yang ada penyakit buah pinggang. So benda-benda ni kita makan
bukannya untuk hari ni. Kita makan untuk kita sihat 5 hingga 10 tahun akan datang. Yang kita tahu, tak apalah makanan-makanan yang mengarut ni tak apa, makan sikit je. Tapi bila kita makan makanan yang mengarut ni, makan yang terlampau dalam jangka masa yang panjang ni, tubuh kita ni kan sifatnya seperti tanah kan. Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Sebelum diciptakan Nabi Adam daripada syurga tu, diperintahkan malaikat-malaikat mengambil tanah daripada dunia ni untuk mencipta mencipta Nabi Adam. So bila dicipta Nabi Adam daripada pelbagai jenis tanah ni, sebab itulah tubuh badan manusia ni sifatnya seperti tanah kan. Kita makan apa-apa sekarang, sebab tu orang kata penyakit akan datang umur 40 tahun ke atas. Sebab tu tubuh kita ni menyerap semua makanan. Kalau kita baik makanan yang baik, menyerap makanan yang baik, 40 tahun akan datang insya-Allah lah sihat. Tapi bila menyerap makanan yang kita makan terlalu banyak yang manis, terlalu banyak yang bergoreng, yang berminyak, apa semua yang tinggi kandungan gula, 40 tahun akan datang, datanglah penyakitnya kan. Macam manis, darah tinggi, macam-macam lah, jantung apa semua kan. Sebab itulah tubuh kita ni bersifat seperti tanah yang menyerap. Baiknya Allah kan. Tidaklah kita makan manis hari ni terus kena kencing manis. Tak kan. Jadi sekarang itulah sebabnya kita kena menyerap makanan yang sihat supaya 40 tahun akan datang kita nak tubuh kita sihat. Untuk apa? Untuk ibadah yang lebih berkualiti. Sebab bila umur dah meningkat, besok dah tak fikir apa dah nak kerja ke nak cari duit, tak ada. Semua nak buka ibadah. Tapi kalaunya badannya tak sihat, sakit lutut, sakit sendi apa semua kan, macam mana nak ibadahnya kan. So sebab itulah Allah perintahkan untuk kita makan buah-buahan daripada syurga ni, makan. Sebabnya orang dalam syurga semua sihat-sihat belaka. So kita dekat dunia pun Allah dah hidangkan ni, kalau kata simpan pun kita dah dapat pahala dah. Makanan daripada syurga kan, makan daripada Al-Quran, kita dah dapat dah barakahnya walaupun kita sekadar simpan. Tapi rugilah kalau tak simpan, tak makan kan. Kalau makan kita dapat sihat, kita dapat tenang, kita dapat pahala. Simpan pun dapat pahala, lagi kan makan dapat pahala. So nak makan pun kena betulkan niat juga. Bukan makan, ada orang kata saya sihat, saya tak perlukan lah ni, saya terasa saya tak ada keperluan pun nak makan kurma. Sebenarnya makan makanan sunnah ni bukan semata-mata kita nak sihat, semata-mata kita nak ada penyakit baru nak makan. Sebenarnya kita betulkan niat makan makanan daripada Al-Quran ni sebagai tanda taat, sebagai nak ikut sunnah Rasulullah kan. Kan tanda bukti kita cinta Rasulullah, kita makan apa yang Rasulullah makan, kita buat apa yang Rasulullah buat, kita patuh kepada segala sunnah-sunnahnya. Kalau tak dapat nak makan semua setiap hari, dapat makan sikit-sikit pun setiap hari pun tak apalah. Tak dapat nak makan 5 buah daripada syurga, buah sunnah Rasulullah tu, dapat makan satu pun jadilah. Tapi bila dah adanya Amura Superfood ni, tak payah fikir dah. Nak cari kurma, nak cari kismis, nak cari delima, nak minum minyak zaitun setiap pagi, semua dah komplit dalam ni dah. Buah-buahan tu pun tak di blend tak diproses. Dia hanya di blend je. Kalau dia dah diproses tu dah mematikan enzim-enzim hidup dia. Tu yang paling best. So buah-buahan, kurma, kismis, apa lagi, apricot, semua diperah dan delima diperah dan diadun bersama dengan buah-buahan segar tadi tu. Kalau buah tin lagi lama dikeringkan, lagi pekat dia punya nutrisi dia tu. Buah tin tu buah daripada syurga, buah yang kalau ikut saintis dia sangat tinggi antioksidan. Delima, kismis, buah tin, agent anti cancer. So mana yang dah ada hint ada penyakit-penyakit awal, tanda-tanda awal tu, banyak makan makanan yang berkhasiat ni untuk memberikan nutrisi kepada sel-sel yang banyak yang dah rosak. So kita makan makanan tinggi nutrisi ni, makan sikit je, tak perlu kita macam makan sepinggan nasi tu, tapi sebenarnya khasiatnya dah banyak kepada gula berlebihan, banyak kepada karbo yang dah suhu yang dah dipanaskan, macam protein daripada kita nak dapat protein daripada telur. Tapi bila telur tu dah dibuat proses pemanasan, dah masak, dah rebus, dah digoreng, proteinnya dah hilang. So kalau nak dapatkan protein yang sihat adalah protein yang tidak dimasak lah. Antara protein yang tidak dimasak ambil daripada kekacang-kekacang. Itu Amura Bijirin. Amura Bijirin tu sangat bagus untuk memberikan protein yang cukup dalam badan. So dalam ni pun ada juga badam. Okey, ada juga badam. Badam pun sangat tinggi protein dia juga. So nak kekalkan protein yang sihat, yang original protein yang tidak mati dengan sebab pemanasan dia, daripada kekacang yang sihat yang tidak dimasak kan. Okey. So sebab tu kalau yang kita makan makanan sayur pun walaupun ia berkhasiat, tapi bila dia dah dimasak, dah digoreng pula dengan minyak, dengan suhu yang tinggi pula, dah habis layu pula, lepas tu dah 2-3 jam baru kita nak makan, memang zat dia dah tak ada dah. So ni sebabnya Amura ni tidak dimasak
kan. Dia hanya di blend dan diadun bersama dengan cecair yang sangat magic. Madu, minyak zaitun, minyak kelapa dara. Semua jenis-jenis minyak ni sangat membantu untuk orang yang ada masalah sakit lutut, yang ada masalah pencernaan. Pencernaan ni kena makan banyak buah dan sayur. Tapi kalau dia tak jalan juga, kena ambil dengan minyak. Minyak tu dia tolak bagi lancarkan pencernaan. Lagi satu, daun sena yang ada dalam ni pun memang sangat membantu untuk yang ada masalah sembelit. Sembelit tu lagi sangat-sangat bahaya. Tanda badan sihat ialah dia membuang setiap hari. Kalau 3 hari sekali tu sangat problem lah. Jadi kalau macam ada masalah sembelit, jangan stres lama-lama. Kan? Cepat-cepat cari penawar dia. Sebabnya sembelit ni boleh membawa kepada penyakit kronik. Mula dia stres. Kalau perempuan lagi lah, dia stres. Lepas tu nanti period dia tak stabil. Bila period dia tak stabil, lagi macam-macam penyakit akan datang. Selain kanser pun boleh. Sebab ada sejarah kanser otak. Dia mengalami sembelit selama 10 tahun. Akhirnya kena kanser otak. So jangan pandang remeh pada masalah sembelit. Seksa sebenarnya masalah sembelit kan. Bila minum seperti ni je, dia tak sabar-sabar dia nak keluar. Tak payah nak tekan-tekan nak keluar. Dia akan keluar sendiri. Okey. Ini dia. Sebab itulah orang kata apa, makanan yang sihat yang ada dalam syurga ni perlu ada dekat rumah kita. Dan perlu ada kat rumah kita, perlu kita ada dalam badan kita setiap hari. Bila kita tahu yang kurma, Rasulullah sebut kan, berilah ibu-ibu kamu yang mengandung makan kurma, sebab nanti anak yang dikandungkan tu akan menghasilkan akhlak yang sihat. So makanan tubuh kita ni bukan jasad dia yang sihat, dalaman pun kena sihat, kalbunya sihat, hatinya kena sihat. Kan dalam tubuh badan manusia ada satu daging. Kalau daging tu baik, baiklah seluruh anggota tubuh badannya. Daging tu adalah hati. So percaya tak, kurma adalah makanan yang terbaik untuk spiritual hati, untuk dapatkan hati yang baik, hati yang tidak mudah bersangka buruk, yang mudah dengki, mudah yang tak emosi apa semua, daripada kurma. Dalam surah Maryam Allah sebut masa Maryam stres nak melahirkan Nabi Isa tu kan, goncanglah pohon kurma, makanlah dan bertenanglah. Maksudnya dalam kurma ada ejen penenang. Tak perlu nak makan pil penenang. Allah dah sediakan pil penenang daripada kurma. Dalam Quran Allah dah sebut. So kita cari panduannya dalam Al-Quran, semua dah ada dah. Panduan pemakanan yang sihat semua ada dalam Al-Quran. Puan Ruzaimah, Amurah seperti ni RM50 sahaja. RM50 sahaja. Yang bidadari ni lagi baguslah untuk kita. Okey, sebab dia ada kandungan herba juga. Tak perlu nak ambil madu, tak perlu nak ambil jamu dengan makanan sunnah. So dia dah ada kandungan jamu. Macam kita perempuan ni makan ambil jamu kan. So gabungan jamu dengan makanan sunnah ni dah memang cukup power dah. Makanan sunnah ni adalah rahsia wanita Arab. Rahsia wanita Arab ni, dia orang ni 11 kali operation pun tak ada masalah boleh mengandung. Tu dia orang punya rahsia dia, minyak zaitun, minyak kelapa dara, kurma, halba, habatus sauda. Itu rahsia wanita Arab. Kan? 11 kali operation pun dia boleh bersalin lagi. Lepas tu kita pula, rahsia kita wanita Melayu ni kan ada minyak kani, cik Fatimah, sirih apa semua tu, digabungkan memang cukup power lah. Okay. Tu memang semua ni adalah gabungan makanan daripada syurga, makanan yang disebutkan dalam Al-Quran. Memang syurga dan Al-Quran ni memang dah orang kata matlamat hidup, tujuan hidup, panduan hidup ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran ada sediakan jalan untuk ke syurga. So inilah dia makanan yang sihat, penentu ibadah yang sihat. Sebab kita ni hanya untuk sihat. Bila sihat, ibadah kita semakin berkualiti dan kita nak kembalikan sihat kita kepada Allah. Makan sebagai tanda syukur juga. Sebab tu niat kena betul. Makan sebagai tanda syukur sebab selama ini Allah dah bagi kita kesihatan yang baik. So tanggungjawab kita kena makan makanan yang sihat, makan makanan yang baik supaya bertambah-tambah sihat. Sebab kita tahu bila umur kita meningkat, metabolisme kita semakin rendah. Dan bila metabolisme kita semakin rendah, penyakit lagi mudah datang. Tambah pula dengan kita pemakanan tak jaga daripada dulu kan. Tubuh kita terlampau banyak menyerap makanan yang tak sihat. Risiko untuk dapat penyakit tu 40 tahun mulalah kebasamnya, kebas ini apa semua kan. So kita makan ni tanda sihat, tanda terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih yang kau bagi aku tubuh badan yang sihat. Kita pilih makanan-makanan yang sihat supaya kita akan datang tubuh kita semakin sihat. Kan kita tahu macam mana makta sekarang keadaan ni macam mana, bila sampai satu tahap
sesuatu makanan tu dia tak boleh nak makan, maksudnya tubuh dia dah terlampau banyak menyerap makanan yang tak sihat. Selama hari ni boleh je makan, sampai satu masa makan, mulalah sakit gaut datang, mulalah kencing manis dia tiba-tiba meningkat. Maknanya tubuh badannya dah banyak menyerap kepada benda yang tak baik. Kena galakkan puasa kan, sebab penyakit datang daripada punca makanan. So kita nak sembuh, kita pun dengan menjaga pemakanan. Guna marketing langit. Kan kalau kata sekarang ni kita sihat, kita makan sebagai tanda sihat, sebagai tanda taat. Bila dah sakit nak buat macam mana? Guna marketing langit juga. Macam Kak Emma dah share semalam kan, guna marketing langit, guna spiritual ataupun ikhtiar langit, minta mohon pada Allah, mohon taubat kepada Allah, banyakkan bersedekah. Masa sedekah tu jangan lupa niat. Kemudian dalam pada masa yang sama cari ikhtiar yang Allah dah sediakan dalam Al-Quran yang memenuhi konsep halalan thayyiban. Halalan thayyiban ni banyak kali Allah sebut dalam Al-Quran, bermakna lagi lama makan lagi baik. Okey, lagi lama makan lagi baik. Contohlah nugget halal, tapi bila kita makan terlampau banyak jadi apa kan? Nasi goreng halal, tapi lagi lama banyak kita makan jadi apa? Hari-hari makan nasi goreng jadi apa? Kunyit sangat bagus, tinggi antioksidan. Mereka kata tak boleh minum kunyit hari-hari, nanti masalah lain pula datang. Bukannya makan kunyit tu minum air kunyit ke sampai sekilo sehari, tak kan? Jadinya macam berkadaran lah sebenarnya. So kalau kata saya tak boleh makan kurma, nanti saya kencing manis saya naik kan, bukannya makan kurma ni sekilo sehari kan, tak adalah sampai sekilo sehari kita nak makan kurma sampai sakit kencing manis. Lagipun dalam ni dia dah bergabung dengan makanan-makanan lain secara berkadaran kan. Dalam ada satu gentelan amurani, ada kurma, ada kismis, minyak zaitun, apa semua-semua tu kan, ada saffron lagi, ada minyak kelapa dara lagi. Minyak kelapa dara ni dua minyak yang antara minyak yang paling sihat, minyak kelapa dara dan minyak zaitun. Kalau lagi banyak, lagi lama minum lagi sihat. Tapi kalau minyak yang goreng tu lagi lama kita makan, tahulah jadi apa. Halal juga minyak kelapa sawit tu yang kita buat goreng tu halal juga. Minyak zaitun, minyak kelapa dara pun halal juga. Tapi kita kena pilih yang memenuhi konsep halalan thayyiban. Halal lagi baik. Halal lagi baik ni lagi lama makan lagi sihat, lagi lama makan lagi baik, lagi baik, lagi baik. Minyak zaitun daripada dulu sampai sekarang kita makan, insya-Allah akan datang lutut makin sihat. Mata kita ni selaput dalam bawah ni pun memang perlukan minyak yang sihat. Minyak kelapa dara antaranya dan minyak zaitun. Kawasan mata kita ni, untuk mata yang sihat kena makan minyak zaitun setiap hari, bukan hanya untuk lutut. Minyak zaitun ni memang memenuhi konsep lah, daripada vitamin A sampai vitamin Z, multivitamin, vitamin dan mineral semua dia ada, minyak zaitun ni. Sebab itulah Rasulullah walaupun dia sihat, dia tetap makan makanan sunnah. Dia tetap makan, dia tak perlu tunggu sakit nak makan minyak zaitun, tak perlu tunggu sakit perut untuk nak makan madu, minum madu. Sebab madu ni memang ada penawar untuk perut. Memang dah disebutkan dalam surah An-Nahl kan, madu ada penawar untuk perut, dan kita tahu perut adalah punca segala macam penyakit. So sebelum datang penyakit, kita bagi penawar dulu. Penawar ni dia tak macam ubat. Ubat ni sakit baru kita makan, tapi penawar ni kita bagi dah setiap hari supaya tak ada langsung datang penyakit. Kalau sesekali datang penyakit tu adalah hadiah dari Allah juga sebagai tanda kasih sayang. Sakit tu kan kifarah dosa kan. Minuman dan makanan daripada syurga ni minumlah, walaupun kita sihat sekarang, tapi minumlah sebagai tanda taat. Sebab apa yang Allah sebut dalam Quran semua adalah sebagai tanda perintah kan. Jadi kita buat je lah. Macam solat sunat juga, solat sunat tapi Allah tak wajibkan. Macam solat sunat tahajud, Allah tak wajibkan solat sunat tahajud, tapi kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Muzammil, bangunlah dan solatlah pada tengah malam. Maksudnya dalam solat sunat tahajud tu banyak sangat kelebihan dia. Apa kita nak pasti Allah akan bagi, pasti Allah akan tunaikan. Sebab itulah makanan yang sihat dalam Al-Quran ni, Allah sebut dalam Al-Quran ni, walaupun ia tak wajib, walaupun dia orang kata tak makan kurma boleh jadi berdosa besar, tak, tapi makan Allah perintahkan sebagai tanda taat. Kita makan insya-Allah sebagai tanda taat untuk kita tambah sihat, dan bila kita sihat, kita nak tubuh badan kita sihat 5 hingga 10 tahun akan datang. Kalau boleh dah tua nanti kita nak semakin sihat. Kalau boleh kita nak kembali kepada Allah. Dia kata ajal dah tiba bukan dalam keadaan yang menderita sakit. Sebab Allah hadirkan kita, Allah datangkan kita, lahirkan kita dalam keadaan yang sihat, dan kita pun kalau boleh nak kembali kepada Allah dalam keadaan yang sihat. Kan, nak meninggal dalam keadaan yang baik, nak meninggal dalam keadaan yang sedang
solat, dalam keadaan yang sedang beribadah, bukan dalam keadaan yang menderita sakit. Itu semua takdir daripada Allah. Takdir daripada Allah pun daripada kita jugalah, kan? Daripada kita juga. Kita yang memilih makanan yang sihat, insya-Allah Allah akan hindarkan kita daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Kan gitu. Okey, sebenarnya bila umur 60 tahun kita tak ada nak minta apa-apa, kita hanya nak minta sihat saja. So nak minta sihat tu kita minta daripada sekarang. Jangan 60 nanti barulah nak minta sihat. Pada sekarang makan suka hati suka makan, kan? Tak apa, nanti sakit boleh makan ubat. Tak semua ubat boleh serasi dengan badan kita. Yang serasi dengan badan kita apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita makanlah daripada sekarang. Dengan harga yang sangat mampu milik sebenarnya. Harga infak. Infak untuk siapa? Untuk siapa sahaja yang beli. Siapa yang beli, inilah infak untuk kalian. Cik Emma beli untuk Cik Emma. Infak untuk Cik Emma lah. Kan, kita beli makanan yang sihat, kita makan makanan yang sihat ni untuk hadiah pada diri sendiri. Yang sihat pun kita, yang sakit pun kita yang tanggung. So kita yang sihat, kita kalau demam pun sekali, kita boleh rasa ibadah kita macam mana, kan? Nak bangun tak larat, nak bangun pening apa semua, kan? Itu baru demam, belum sakit-sakit yang lain lagi. Ya Kak Kim, Allah bagi ruang untuk sihat dengan makanan-makanan bersugar, betul. Ya, Puan Rozema nak jawab tadi, ni 35, ini 39, ini 50. Okey. Itu sajalah perkongsian hari ini sebenarnya. Nak cerita pasal bancuh teh je dengan yang minum makanan dan minuman daripada syurga. So tak mahal pun, tak sampai 200 pun kalau kita nak beli semua ni. Kalau kata nak beli satu-satu pun boleh, tak ada masalah. Nak beli seperti dulu bulan ni boleh, nak beli APO dulu ni pun boleh, nak beli yang bidadari ni pun boleh, tak ada masalah. Belilah sebagai tanda hadiah untuk diri kita, sebagai tanda syukur kita, sebagai tanda kita nak patuh taat pada perintah Allah, sebagai tanda jadi sebab, ya Allah, ya Rasulullah, ketika dunia aku makan makanan yang engkau perintahkan, yang engkau sunnahkan. Apa yang Rasulullah makan adalah wahyu daripada Allah, dan apabila wahyu daripada Allah itu adalah yang sebaik-baiknya. Kalau Rasulullah sebut habatus sauda adalah penawar selain daripada mati. Habatus sauda ada penawar selain mati. Bukan saja-saja Rasulullah sebut, itu adalah wahyu daripada Allah. Allah dah bagi cara, Allah dah bagi hint, Allah dah bagi petunjuk dah macam mana nak cegah, nak merawat daripada penyakit. Lagi sekarang ni macam-macam jenis penyakit virus, penyakit kronik, semua dah ada dah. Kan, kita takut kita kembali dalam keadaan yang sangat menderita. Kalau andai kata ditakdirkan Allah ambil nyawa kita sebab virus ni, Rasulullah pun ada bagi tahu, kalau kata kita di menerima ajal sebab wabak, itu dah dikira mati syahid. Yang penting kita dah elak, yang penting ada usaha dulu. Kita dah berusaha untuk kuatkan antibody badan kita, kita dah ada usaha untuk menjaga makanan, kita dah ada usaha untuk segala-galanya. Andai kata itu takdirnya, Allah dah tetapkan, tak apa, redha kan. Yang penting apa usaha kita untuk kita sihat, kan? Apa yang kita makan hari ini, adakah sebagai sihatkan tubuh badan kita ataupun mudaratkan tubuh badan kita? Kita boleh tahu, kan? Apa yang kita makan semua kita dah tahu bahan dia. Adakah dia baik atau adakah ia memudaratkan? Kita tahu, kan? Adakah ia halal sahaja ataupun adakah ia halalan thayyiban? Kalau halal sahaja tu boleh makan secara sikit-sikit lah buat rasa, tidak diamalkan sehari-hari. Tapi kalau yang halalan thayyiban ni, maksudnya memang kena makan hari-hari, sebab konsep halalan thayyiban ni adalah lagi lama makan lagi sihat. Halalan thayyiban, bukan halal sahaja. Okey, penuhi konsep makanan kita setiap hari dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Okey, itu sajalah. Terima kasih kepada yang menonton. Semoga dimurahkan rezeki, semoga diberi kesihatan yang baik, semoga Allah makbulkan segala doa-doa kalian semua. Okey, siapa yang berminat, yang rasa dah menonton sampai habis video ni, boleh jemput share. Mudah-mudahan ia membantu orang lain, lebih ramai lagi rumah-rumah dekat Malaysia, dekat dunia ni menyimpan dan mengamalkan makanan dan minuman daripada syurga. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.